Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina sirataka siratal mustaqim. Allahumma amin. Yang dihormati pegawai dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, khususnya yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pada malam ini kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita sama-sama terus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana hingga ke saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi menetapkan hati dan diri kita semua untuk terus berada di atas jalan petunjuk ini, dan mudah-mudahan Allah akan kekalkan kita di atas jalan petunjuk ini hinggalah kita kembali dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdih. Malam ni saya diminta untuk menggantikan sahibul fadilah Ustaz Hafizan yang tidak dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan kerana ada urusan keluarganya. Jadi pada ruang masa yang ada ini tuan-tuan dan puan-puan, mengikut SOP-nya, insya-Allah masuk insya nanti kita berhenti ya. Saya pagi tadi pi Pulun, bukan pi Pulun, saya pagi tadi pi dapat kebenaran. Subhanallah bihamdih, nak pi minta kebenaran untuk berkuliah. Hari Isnin hari itu kuliah tak buat lah, sebab ingat ustaz-ustaz dalam daerah saja yang boleh berkuliah. Jadi mereka kata tak, sahabat-sahabat ustaz yang lain beritahu boleh pi minta. Jadi kita pun pi minta lah dekat Balai Polis Kepala Batas. Semangat, laminate semua siap. Mai-mai kat ekor kucing nak tunjuk, mereka tak ada. Semangat nak tunjuk tu, lagi balik harap mereka ada, sebab nak tunjuk kata kita dapat pas tu. Kita dapat pas kebenaran. Kalau mereka tak ada, kena tunggu malam esok pula, tempat lain pula. Subhanallah bihamdih. Jadi pada malam ni tuan-tuan, subhanallah bihamdih, kita nak tengok satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kana Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin yabki hatta yabulla lihyatuhu faqila lahu. Adalah Uthman, menjadi suatu kebiasaan Uthman bin Affan radhiyallahu an, apabila beliau berhenti di atas suatu kubur, beliau akan menangis hingga basah janggutnya. Subhanallah bihamdih. Menjadi kebiasaan para sahabat, menjadi kebiasaan orang-orang soleh menuruti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mereka melewati, subhanallah bihamdih, apabila mereka melalui tanah perkuburan, mereka akan duduk seketika mengambil iktibar sebagai suatu peringatan bahawa suatu masa yang akan ditetapkan mereka akan berada di kawasan tersebut, yakni tanah perkuburan.
Tu sebab tuan-tuan, subhanallah bihamdi, baru-baru ni saya bersembang dengan salah seorang Bilal di sebuah masjid tempat saya berkuliah. Dia cerita kat saya bagaimana dalam kawasan Qaryah depa tu terdapat seorang orang soleh. Dia ni orang soleh, subhanallah bihamdi, yang waktu muda dia habis dengan mengaji dan lepas mengaji kiranya dia beramal dengan apa yang dia mengaji. Subhanallah bihamdi. Dia tak mengajak, dia mengaji dengan macam-macam tok guru. Dan bila dia mengaji, subhanallah bihamdi, dia beramal, dia kerja, dia hidup orang kampung biasa aja. Tetapi orang kampung kat situ tahu dia orang soleh. Subhanallah bihamdi. Tuan-tuan, orang soleh ni kita boleh kenal. Orang yang kita tengok hidup dia ni, subhanallah bihamdi, dekat dengan Allah. Dia nak mengatakan orang pun tak. Dalam urusan harian dia mempermudahkan urusan orang lain. Apa-apa benda yang dia nampak pahala, di situ dia akan buat. Dia tak berkira dalam kerja buat yang boleh mendatangkan pahala. Subhanallah bihamdih. Kadang-kadang kita juga tuan-tuan terbabas. Kita tahu kerja buat tu boleh pahala, tapi main dengan di depannya tu ada perkiraan, berkira, maka kita rasa penat. Kata penat lah, kira aku je kena buat ni. Sebab aku ni buat, mereka kira lungguk kerja atas kepala aku. Dia main penat tu. Tapi orang soleh, dia nampak penat dia itu akan jadi pahala, dia akan buat. Orang soleh ni kita tengok dia tak cakap banyak tuan-tuan. Subhanallah bihamdih. Jadi orang kampung tu tuan-tuan, subhanallah bihamdih, tahu dia ni orang soleh. Satu hari kata Bilal ni, ada satu kematian di kampung mereka. Maka Bilal ni diminta oleh Tuan Imam untuk baca talqin. Subhanallah bihamdih. Jadi bila dalam keadaan keluarga pergi hantar jenazah, Bilal ni nampak orang tua ni. Dia tua dah, orang tua ni tua lagi pada Bilal. Subhanallah bihamdih. Jadi Bilal ni kata dekat dia, Bilal ni panggil lah pak cik apa atau nama dia, sebut nama tu. Dia kata, pak cik, jom kita baca talqin sama-sama, nak tak? Dia kata, saya baca sikit. Pak cik baca sikit. Dan setengah kampung dia baca 2 kali. Subhanallah bihamdih. Saya pernah tuan-tuan ikut orang baca talqin 3 kali. Kita rasa lama sungguh. Dia menjadi kebiasaan, subhanallah bihamdih, dalam kampung mereka tu baca talqin 3 kali. Dia bukan baca sikit-sikit. Orang pertama baca habis, orang kedua baca habis, yang ketiga baca habis, campak last sekali buat tahlil pula. Tapi yang ni dia kata tak, subhanallah bihamdih, baca seorang sikit. Mungkin baca satu bahagian, yang satu lagi tahlil mungkin. Jadi orang soleh ni, pak cik ni kata tak apa, boleh. Boleh ha. Dalam keadaan duk tengah kisah jenazah nak disimpan tu, orang soleh ni kata kat Tok Bilal ni, orang baling, belah baling tu, dia kata, mu rasa apa bila kita duk kat tanah kubur ni? Dia kata kat Tok Bilal ni, mu rasa apa bila kita duk kat tanah kubur ni? Saya tak reti, tak pandai lah tuan-tuan nak cakap lokat baling lah. Jadi orang baling boleh translate lah. Subhanallah bihamdih. Dia kata, hang rasa apa duduk dalam tanah kubur ni? Tok Bilal ni dia tahu dia ni orang soleh. Orang soleh ni setiap patah butir perkataan yang dia keluar ni tuan-tuan, subhanallah bihamdi, ada hikmah dia. Serupa Imamul Ghazali rahimahullah tanya dekat anak murid dia 6 teka-teki tu. Nah, kita kalau dapat teka-teki tu kita jawab secara logik akal lah. Tetapi orang-orang soleh ini yang dekat dengan Allah, dia jawapan dia lain. Jadi Tok Bilal ni nak ambil langkah selamat. Dia kata, ustaz, saya nak ambil langkah selamat ni, saya kata dekat pakcik ni, dah tak rasa apa-apa pun. Tak rasa apa-apa pun. Dia kata, mu tak rasa apa-apa duduk kat kawasan kubur ni? Dia kata tak rasa apa-apa. Sebab apa? Subhanallah bihamdih. Dia tak mau bagi jawapan, takut lagi jawapan tu salah. Jadi dia kata tak rasa apa-apa. Subhanallah bihamdih.
Dengar saja Tok Bilal ni kata tak rasa apa-apa, terus dia kata hatimu mati. Oh, terus kata hatimu mati. Duk kat tanah kubur tak rasa apa-apa, hati mati. Tok Bilal ni subhanallah bihamdi, saya dia kata kat saya lah, saya ni ustaz dengar-dengar dia kata hati mati ni, Allah. Duk ingat jawapan tu jawapan paling selamat dah. Subhanallah bihamdi. Tiba-tiba pak cik ni yang kata orang soleh ni kata hati hang mati. Dia kata balik kat orang soleh ni, habis tu macam mana nak hidup balik? Dah hati mati ni subhanallah bihamdi, macam mana nak hidup balik? Lepas tu pak cik ni tak jawab. Dia kata jom kita pergi baca talqin. Balik rumah Tok Bilal ni dia kata dia rasa gelisah sebab dia cakap tu dengan orang soleh, dia kata yang memang kenal kesolehan dia, kebaikan yang dia buat, kenal dia punya karomah-karomah, dia punya kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia. Subhanallah bihamdi. Doa dia sebagainya, kadang-kadang orang pergi minta dia mendoakan suatu benda sebab dia ni orang baik. Balik rumah dia kata lepas selang sehari tu dia terfikir, dia kata hati aku mati. Kita tuan-tuan subhanallah bihamdi, kalau orang kata hati kita mati, kita nak rasa kat mana? Habis-habis kita kata hang tahu mana, hang bukan Tuhan, hang nak tahu kata hati aku mati ni. Tapi sebab dia ni jumpa, dia kata kalau saya jumpa orang lain mungkin saya tak kisah juga ustaz, tapi sebab saya jumpa dia ni, bila dia kata hati saya mati sebab saya tak rasa apa-apa duduk atas kubur, subhanallah bihamdi, maka saya rasa satu macam. Mai petang hari kedua tu dia duk rasa tak seronok tu, dia pederah pergi rumah pakcik ni. Dia kata start motor pi, tengok dia ada kat rumah. Dia kata mai buat apa? Dia kata tak ada sebab nak mai tanya balik pakcik itu ni. Pakcik kata hati saya mati, saya nak mai tanya nak hidup balik macam mana? Nak bagi hidup mati, nak hidup balik hati ni subhanallah bihamdi macam mana? Maka tuan-tuan subhanallah bihamdi, apa kata orang soleh ni? Nak hidup ni hang kena berada dalam majlis ilmu. Subhanallah bihamdi. Nak hidupkan hati kita ni tuan-tuan, supaya hati kita ini terkesan dengan bila kita berada di kubur, kita boleh bermuhasabah dengan keadaan kita pada waktu itu tanda hati kita hidup. Dan kalau kita tak rasa apa-apa, subhanallah bihamdi, nak hidup balik hati kita yang dikatakan mati ni, kata dia ialah subhanallah bihamdi, kena mai majlis ilmu. Majlis ilmu macam selalu kita sebut tuan-tuan, selain pada kita dapat tahu secara benar, secara hukum hakamnya, secara pengetahuan ilmunya, tetapi bila dalam masa yang sama subhanallah bihamdi, kita berada dengan orang-orang soleh. Bukan orang yang menyampaikan ni orang yang soleh, boleh jadi ustaz-ustaz yang main sini orang soleh, tetapi yang duduk bersama dengan kita ini juga orang-orang yang soleh. Tuan-tuan subhanallah bihamdi, tuan-tuan takkan boleh duduk dalam masjid ketika ini kalau Allah Subhanahu wa taala tak pilih tuan-tuan, tidak sedarkan pada hati tuan-tuan, tidak gerakkan hati dan diri tuan-tuan untuk berada dalam masjid ketika ini. Subhanallah bihamdi. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dia ni kalau pi kat kubur subhanallah bihamdi, dia akan menangis hingga basah janggutnya. Faqila lahu, dan beliau ditanya oleh seseorang, tadhkurul jannata wan nara wa la tabki wa tabki min hadha, engkau menyebut syurga dan neraka dan engkau menangis, sedangkan engkau menangis melihat kubur. Biasanya tuan-tuan subhanallah bihamdi, Sayyidina Uthman ni bila dia sebut tentang syurga neraka, memang para sahabat akan nampak subhanallah bihamdi dia menangis. Tetapi kali ini subhanallah bihamdi, dia mai kat kubur pun dia menangis. Itu sebab tuan-tuan subhanallah bihamdi, kalau kita boleh menangis tuan-tuan, menangis maksudnya ketika kita beramal, ketika kita bermuhasabah, hati kita betul-betul lembut.
Lagi kita tak boleh menangis ketika kita beristighfar, subhanallah bihamdih, ketika kita beribadah pada Allah, kita solat sunat, kita baca Quran, kita berzikir. Lagi kita tak boleh menangis tuan-tuan, hati kita belum betul-betul lagi lembut. Subhanallah bihamdih. Ada orang tuan-tuan, dia menangis dalam keadaan dia susah, dia mudah menangis sungguh depan Tuhan. Ni dalam keadaan PKPB ni tuan-tuan, ramai orang menangis depan Tuhan. Sebab apa? Keputusan rezeki. Pakat teriak bila beramal. Yang merungut tu biar pilah, kita letak sebelah lah. Tapi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kembalikan pada Allah, minta pada Allah, subhanallah bihamdih, menangis depan Allah. Tetapi tak ramai manusia, subhanallah bihamdih, boleh menangis dalam keadaan beramal tanpa sebab. Dia menangis tu sebab apa? Sebab dia sedang bersama dengan Tuhan. Yang tu susah. Subhanallah bihamdih, susah kita nak dapat benda tu, nak dapat maqam tu, nak dapat martabat tu. Allahu Akbar. Semayang tu dalam keadaan menangis tanpa sebab. Tanpa sebab ni maksudnya apa? Dia punya fokus menangis dia tu tanda dia syukur pada Allah atas apa yang Allah beri pada dia. Tapi kita mudah jatuh air mata kalau tiba-tiba kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sudut ujian keluarga boleh jadi, subhanallah bihamdi, boleh jadi ujian harta, boleh jadi ujian anak pinak, boleh jadi ujian kerja, dibuang kerja dan sebagainya. Kita mudah teriak waktu ibadat tu sebab apa? Kita mengadu pada Allah. Tapi susah untuk kita berada dalam satu maqam, subhanallah bihamdi. Kita teriak ni bukan sebab kita susah, tapi dalam keadaan tak ada apa-apa, kita okey je, tapi kita boleh teriak pada Allah, takutkan Allah, takutkan keadaan apa akan berlaku pada kita bila kita pergi ke kubur nanti, apa yang akan berlaku pada kita di padang mahsyar nanti, apa yang akan berlaku pada kita ketika mana timbangan amal dilakukan atas kita. Yang ni susah sungguh tuan-tuan. Orang awam macam kita, subhanallah bihamdih, nak sampai martabat teriak sebab fikir benda tu payah. Bukan tak ada, payah. Biasa kita teriak ni bila kita dihadapi ujian-ujian keduniaan, subhanallah bihamdih. Tapi yang nak teriak sebab fikir tentang akhirat tu tak ramai tuan-tuan. Fikir tentang akhirat tu tak ramai. Teriak sebab fikir apa yang dia akan lalui bila duduk dalam kubur tak ramai. Susah nak boleh teriak depan Allah, duk fikir ni apa yang akan berlaku pada dia saat dia nak menghadapi sakaratul maut, saat dia nak pergi kembali bertemu dengan Allah. Sebab apa tuan-tuan? Lagi ulama kata lagi kita tak boleh sampai tahap tu, subhanallah bihamdih. Pasal apa kita tak boleh sampai tahap tu tuan-tuan? Teriak, duk fikir, muhasabah balik kita tentang kubur kita, tentang akhirat kita, tentang timbangan amal kita. Pasal apa kita tak boleh teriak sebab tu tuan-tuan? Para ulama kata sebab hati kita masih berpaut pada dunia. Subhanallah bihamdih. Hati lagi ada kecenderungan bab dunia, maka kita susah nak teriak benda yang berkaitan tentang akhirat. Walaupun dalam keadaan kita duk beramal soleh ni tuan-tuan, subhanallah bihamdih, kita duk mai sembahyang fardu berjemaah, ini semua dalam proses kita sedang membina pahala dalam akaun akhirat kita. Tapi nak dapat situasi, subhanallah bihamdih, kita boleh bermuhasabah, mengingatkan bagaimana perjalanan kita selepas kematian kita, subhanallah bihamdih. Nak orang yang cenderung dengan harta dunia ni. Benda contoh kita ambil kata, subhanallah bihamdih, dia kerja, dapat gaji, alhamdulillah. Dengan gaji dia tu alhamdulillah boleh duduk rumah, boleh ada kenderaan untuk dia berulang alik, boleh subhanallah bihamdih dia boleh sara keluarga dia. Orang kata elok aja dalam kehidupan dia, dia boleh main semayang berjemaah, mengaji elok apa semua. Tetapi bila dia terkesan dengan orang kata takkan cukup kot tara tu je, nah,
Ni hang takkan takat pakai kereta Proton saja, tukarlah pakai kereta lain sikit. Tiba-tiba cakap orang tu yang berkaitan dengan dunia, memberi kesan pada dia, cukuplah yang tu sudah dikatakan cenderung pada dunia. Kalau dia kata alhamdulillah buat masalah yang ni pun dah cukup dah, yang tu lain noh. Yang tu cakap dia tu lain. Cakap yang dia tak kisah pun, bagi dia alhamdulillah Allah bagi buat masalah yang ni je. Dan alhamdulillah keluarga dia hidup, dia kehidupan dia pun tidak membuatkan dia terpesong daripada hala tuju ataupun kompas akhirat dia. Lagi apa dia lagi tuan-tuan? Subhanallah bihamdih. Hang tiap-tiap bulan boleh simpan tak? Sebulan dalam bank hang boleh simpan tak? Alhamdulillah bolehlah simpan dalam 100 100.5, lepas tolak bayar itu ini sedekah apa itu ni. 100 100.5 mana cukup, bila nak kaya? Sampai bila tak kaya tu hang kena kerja part time baru kita boleh kumpul. Kita sekarang ni waktu tua kita nak rehat aja, kita tak mau dah kerja, biar duit yang terkumpul ratus-ratus ribu baru mudah kita nak ulang alik pi masjid. Dia terkesan dengan benda tu sebab dalam keadaan tu dia elok aja, tiba-tiba terkesan dengan cakap-cakap orang. Subhanallah bihamdih. Maka dia masih lagi terikat. Orang yang hati dia akhirat tuan-tuan, dia lalui kehidupan dunia dia kita tengok tenang aja. Dia hidup mewah kalau Allah rezekikan dia yang banyak. Saya bagi contoh. Biasa kalau dalam kuliah saya suka bawa cerita. Tuan-tuan tengok. Subhanallah bihamdi. Ustaz Abid lah. Ustaz Abid Leo. Tuan-tuan pergi puji depan dia tengok. Saya ada seorang sahabat duk ikut dia. Dia ni Allah bagi kemewahan dunia dia tuan-tuan sebab Allah tahu. Dia tak letak dekat hati dia. Mak kata cekok dia pi. Tu sebab hari tu ada seorang ahli parlimen keluar kenyataan, kami perlukan jawatan untuk berjasa pada rakyat. Dia punya statement tu, tiba-tiba orang letak gambar Ustaz Abid Liu kat sebelah. Tak ada jawatan pun boleh berjasa. Main dengan orang politik ni letih tuan-tuan. Tak pernah habis-habis. Subhanallah bihamdih. Dia tak perlukan jawatan, dia tidak perlukan pengiktirafan, dia cuma perlukan kebenaran untuk dia buat kebaikan, kebajikan. Polis bagi jalan, hari tu bila sekali stop besar, bila dia main tolong orang Kedah, orang Lustak tu, dia bukan ada, dia tak perlukan pengiktirafan, tak iktiraf dia pun tak apa, dia buat je. Tuan-tuan, subhanallah bihamdi, dalam satu video dia duduk tengah makan nasi bungkus dalam kereta dia. Mereka main nak buat rakam. Kata ustaz nak ambil gambar sikit, rakam video sikit. Orang kata alhamdulillah. Yang duduk tengah rakam tu kata alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Abid Liu yang banyak berjasa kepada masyarakat Islam kita apa. Dia duduk makan ni, ayat muka tak berubah sikit pun. Tak ada nak rasa senyum ke, tak ada. Dia duduk makan relax, tak ada apa. Saya kata nak boleh rasa macam tu subhanallah, bukan senang. Kita cuba orang puji sikit, mana ada. Orang puji je sikit mesti senyum, mana ada. Boleh lah, taratul lah, rezeki Allah bagi, pakat-pakat kongsi lah. Kita mesti nak ulas ya. Dia tak ada apa, memang relax. Subhanallah bihamdi. Sebab apa? Hati dia tak cenderung kepada benda yang dia ada. Hati dia tak terikat dengan benda yang dia ada. Subhanallah bihamdi. Dia diberi kemewahan, dia diberi kekayaan, tapi tidak mengikat dia. Berbalik pula dengan kita, kekayaan tak tahu mana, duit tak tahu mana, tapi benda tu ikat kita. Subhanallah bihamdi. Saya pernah tuan-tuan kena tuan-tuan, subhanallah bihamdi. Bila ada orang tanya ustaz beli rumah kat mana? Saya kata tak beli rumah lagi. Rumah terus ustaz, tak beli rumah ni. Apa ustaz? Rumah koi mahal. Macam mana ustaz nanti nak hidup tua nanti? Tu dia baca panjang. Baca panjang kan main. Itu sebab tuan-tuan subhanallah bihamdi, hiduplah di atas jalan masing-masing. Jangan pernah kita terkesan dengan apa orang kata kalau benda itu ada kaitan dengan dunia. Kita tahu dunia kita nak layan dunia kita macam mana. Jangan pernah terkesan dengan apa pandangan orang. Subhanallah bihamdi. Sebab pandangan orang tidak pernah sempurna. Pandangan Allah sahaja yang sempurna. Layanlah hidup dunia macam mana yang tuan-tuan nak. Yang penting hidup akhirat kita nak pergi macam mana. Yang tu yang kita kena fikir. Jadi tuan-tuan subhanallah bihamdi,
ditanya kepada Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an, bila dia sebut tentang syurga dan neraka dia menangis, itu biasa. Sayyidina Osman subhanallah bihamdi, bila disebut tentang syurga dan neraka dia teriak, itu biasa. Tetapi kali ini sahabat kata, aku melihat engkau menangis bukan bercakap tentang syurga neraka subhanallah bihamdi, tetapi melihat kubur pun menangis. Maka apa kata Sayyidina Osman? Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Apa kata Sayyidina Osman subhanallah bihamdi? Dia kata apa? Pasal apa dia teriak bila tengok kubur? Maka dia menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah tempat persinggahan pertama dari negeri akhirat. Kita berada di dunia tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu semua subhanallah bihamdi, bila kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berpindah ke negeri akhirat. Dan tempat pertama, daerah pertama dalam negeri akhirat subhanallah bihamdi, namanya kubur ataupun dipanggil sebagai alam barzakh. Itu adalah daerah pertama daripada negeri akhirat. Maka Nabi SAW kata apa? Tempat persinggahan pertama dari negeri akhirat. Habis itu takkan Nabi cakap macam tu membuatkan Nabi Sayyidina Osman dah teriak dah. Tak habis lagi. Nabi sambung kata apa? Jika seseorang selamat di dalamnya, yakni di dalam kubur, maka keadaan yang sesudahnya akan lebih mudah. Tetapi jika tidak selamat, maka apa yang sesudahnya akan lebih dahsyat lagi. Yang ni yang buat menggetarkan hati Sayyidina Osman radhiyallahu an, yang menggegar hati dia hingga membuatkan dia menangis. Sebab apa? Nabi kata kubur ni tempat pertama nak pergi ke akhirat. Sampailah kita nak diganjarkan syurga ataupun nak diazabkan dengan neraka, wa na'udzubillah, Nabi nak menghuraikan dulu kubur ni sebagai indikator ataupun kayu ukur perjalanan kita selepas itu. Subhanallah bihamdi. Kalau kita dalam keadaan selamat duduk dalam kubur, maka keadaan yang sesudah itu akan jadi lebih mudah. Bila berlakunya tuan-tuan subhanallah bihamdi kematian, kita duduk alam barzakh. Apabila ditiupnya sangkakala yang kedua, maka semua penduduk kubur dan juga mereka yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang dimatikan ini akan bangkit dan mula menuju ke padang mahsyar untuk dinilai, untuk dihisap, untuk diperhitungkan segala amal ketika mana hidup di atas dunia ni. Maka Nabi memberitahu kepada kita melalui hadis ini subhanallah bihamdih, jika dalam kubur selamat, dalam kubur aman subhanallah bihamdih, dalam kubur bahagia, tidak disiksa, selesai selamat berjaya menjawab soalan-soalan kubur yang ditanya oleh malaikat, maka bila kita bangkit nanti nak pi ke destinasi yang seterusnya, insya-Allah akan menjadi lebih mudah. Maka keadaannya yang sesudahnya akan lebih mudah. Tetapi jika tidak selamat, maka apa yang sesudahnya akan lebih dahsyat lagi. Subhanallah bihamdih. Kalau dalam kubur, dalam keadaan duduk dalam kubur dah diazab dengan azab kubur, subhanallah bihamdih, bangkit jangan pernah harap akan selamat ataupun perjalanan akan menjadi mudah.
Itu sebab tuan-tuan, subhanallah bihamdih, kita beriman kepada alam ghaib ini, subhanallah bihamdih. Apabila kita duduk di alam barzakh itu, di sana bukan hanya duduk dalam keadaan menunggu untuk dibangkitkan dan dikumpulkan pada hari kiamat sahaja. Yang mana di dalam kubur juga, subhanallah bihamdih, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengganjarkan kepada orang-orang soleh keamanan dan kebahagiaan duduk di alam kubur sebelum dia dibangkitkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dah mengazab dengan azab kubur, subhanallah bihamdih, kepada mereka-mereka yang ingkar dan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sejak di alam barzakh nanti. Itu sebab tuan-tuan, subhanallah bihamdih, sambung kata Sayyidina Osman lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah aku pernah melihat satu pemandangan melainkan kubur itu lebih mengerikan daripadanya. Subhanallah bihamdih, tuan-tuan, persoalannya macam mana kita nak duduk selamat, nak hidup selamat di alam kubur. Yang tu soalnya. Kita tahu dalam hadis ni, kesimpulan hadis yang kita boleh ambil pada malam ni tuan-tuan, subhanallah bihamdih, kita kena berusaha buat sesuatu, subhanallah bihamdih, ketika baki usia kita masih ada lagi ni, agar kita selamat daripada azab kubur bila kita mati kelak. Jadi macam mana yang kita nak buat ni? Apa benda yang kita nak buat ni ketika kita duk ada lagi ni, baki usia kita ni, kita nak buat apa lagi? Maka di sinilah tuan-tuan, subhanallah bihamdih, kita kena penuhkan setiap waktu kehidupan kita dengan amal salih. Yang tu je. Yang tu saja tuan-tuan, kita nak kena fikir, subhanallah bihamdih, kita nak kena beringat diri kita setiap waktu seboleh mungkin, subhanallah bihamdih, kita penuhkan kantung akhirat kita dengan pahala daripada amal yang kita buat, meliputi hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia. Dan berusaha sesungguhnya meminimumkan dosa, maksiat, benda-benda yang boleh mendatangkan dosa dan menjadi asbab kita hilang pahala daripada amal kita. Maka dalam beberapa minit ini, mari kita tengok beberapa amal yang kita boleh buat, yang boleh jadi, subhanallah bihamdih, tuan-tuan pun dah beramal dah, maka kita usahalah. Yang bagi yang belum beramal, kita beramal. Yang pertama tuan-tuan, yang ni kita duk dengar selalu dah, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalimatan khafifatan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuan-tuan, subhanallah bihamdih, dalam hidup kita, kita dah perkemah dah dari sudut ibadah fardu kita. Kita tambah dengan ibadah sunat kita. Maka antara amal yang kita boleh buat tanpa melibatkan, subhanallah wa bihamdih, anggota badan yang banyak, ialah menggunakan lidah kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dua kalimah yang ringan di lisan, di lidah. Kalimatan khafifatan thaqilatan fil mizan, tetapi sangat berat dari sudut timbangan amal. Tu kata hebatnya, sayangnya Allah pada kita ni. Amal sikit-sikit tapi bagi banyak. Subhanallah bihamdih. Habibatan ila rahman, dan disukai Allah.
Apa dia tuan-tuan? Subhanallah wa bihamdih, iaitu ucapan subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji baginya, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Perlu tak kita nak berucap ataupun nak lafazkan zikir ni sampai nak ambil masa macam kita semayang sunat? Tak. Semayang sunat ni tuan-tuan, subhanallah wa bihamdih, bukan semua orang rajin. Tengok daripada pagi tadi sampai kita nak tidur, semayang sunat apa yang betul-betul kita boleh istiqamah? Tak semuanya orang boleh istiqamah dengan semayang sunat yang banyak. Paling-paling tak ada subhanallah bihamdih, dia istiqamah dengan solat sunat subuh, solat sunat duha, solat sunat witir. Yang tu dia pegang ni boh. Ada orang yang bagus lagi, dia tambah pula dengan qabliyah ba'diyah. Ada yang kemas lagi, dia tambah dengan solat sunat isyraq. Nah, dia tambah dengan solat sunat awabin. Macam-macam. Tapi adakah semua orang boleh buat benda tu? Tak. Sebab subhanallah bihamdih, kita bergantung kepada prestasi iman kita. Time iman kita duk tengah kemas tuan-tuan, subhanallah bihamdih, duha 8 rakaat. Time iman kita kurang 2 rakaat pun rasa berat. Tapi yang ni kat lidah kita, tu pun sebenarnya nampak kata mudah kat lidah ni, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Dia bukan perlu ambil masa macam kita nak sembahyang sunat. Dia bukan perlu ambil masa macam kita nak puasa sunat. Sambil-sambil lepas sembahyang subuh tu tuan-tuan, tarik biji tasbih, sat dapat 100. Jadi sambil-sambil duk naik kereta tuan-tuan, pegang biji tasbih, tarik subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Saja 50-60 kalau dekat perjalanan. Dia pakai lidah, tapi benda tu juga tuan-tuan, subhanallah bihamdi, bergantung pada prestasi iman. Maka malam ni kita dengar bahawa kubur itu adalah tempat awal untuk menentukan bagaimana perjalanan kita nak bertemu dengan Allah keadaannya selepas itu, subhanallah bihamdi. Maka dalam baki usia kita ni tuan-tuan, yang tak tahu lama mana lagi. Boleh jadi ada yang lagi 2-3 tahun, ada lagi yang 2-30 tahun, ada yang boleh jadi 2-3 minggu, ada yang boleh jadi tinggal 40 hari je lagi. Subhanallah bihamdi. Maka amallah apa yang disebut oleh Nabi, hinggakan hadis ini dia punya taraf sahihnya 2 ulama ataupun 2 imam hadis, Imamul Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ni. Maka hadis ni benar-benar sahih. Tak perlu kita nak cari amalan-amalan lain yang belum tentu lagi kepastiannya, yang kadang-kala hanya dirawikan oleh orang-orang tertentu saja. Tapi yang ni mai terus daripada Nabi. Nabi kata 2 kalimah ni ringan saja kat lidah, tetapi berat dari sudut timbangan amal. Allah suka amal ini, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Sambil-sambil kita duk bersihkan bagi kaum ibu, sambil-sambil kita duk tengok TV lah. Nah, walaupun dalam keadaan mata tu duk tengok TV, tapi kalau lidah kita subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, mudah-mudahan ia juga dikira sebagai amal. Kita nak perkemas elok hidup kita dalam baki usia ni tuan-tuan. Kita duk main mengaji ni sebab kita nak perkemas elok, subhanallah bihamdi, agar keadaan kita dalam kubur nanti, subhanallah bihamdi, dalam keadaan selamat. Itu cerita dari sudut hubungan kita dengan Allah. Tetapi jangan dilupakan, hubungan kita dengan manusia juga diambil kira. Sebolehnya bila kita mati nanti, subhanallah bihamdi, kita tak ada apa-apa lagi yang berkaitan dengan manusia. Bila kita pi dalam keadaan kosong dengan manusia, tak ada hutang, tak ada berkelahi dengan siapa-siapa, tak ada penanya siapa-siapa. Kalau kita pernah menzalimi, kita dah dapat dah kemaafan dan sebagainya, insya-Allah kita akan selamat di alam barzakh dan seterusnya, subhanallah bihamdi, selamat dalam perjalanan kita yang seterusnya. Cukup sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai suatu ingatan dalam kita meneruskan baki kehidupan kita selepas ini. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala.
Yang salah silap saya mohon keampunan Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Mudah-mudahan kita akan kembali kepada Allah sebagai manusia-manusia yang bertakwa dan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa ظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.